Adakah? Adalah, jawapannya ada. Dan agama Islam, alhamdulillah, terutamanya dengan dikhidmatkan oleh umat baginda Nabi Muhammad SAW, kita ini ada apa? Berkhidmat dengan ilmu yang dipanggil sebagai ilmu mantiq. Ilmu apa? Ilmu mantiq. Maka ilmu mantiq, meskipun asal daripada bangsa Yunani, asal dia bangsa apa? Bangsa Yunani, pengasas dia Aristotle, tapi dia telah di outer. Dia telah di outer. Dibuang benda-benda yang merapu dan diletakkan benda yang penting dan dibahaskan pembahagian cara fikir dan sebagainya. Maka dalam ilmu mantik tersebut telah mendetailkan kaedah-kaedah yang betul, yang bertepatan dengan dengan agama, supaya kita tak fikir kepada benda-benda yang merapu lah. Satu lagi, di samping ilmu mantik, ada satu lagi ilmu yang begitu hebat dalam disiplin agama Islam kita ni, iaitu ilmu usulul fiqh. Ilmu apa? Usul fiqh. Ilmu usul fiqh adalah dipanggil SOP untuk kita nak memikirkan sesuatu perkara yang mana membantu kita mengenal Allah Ta'ala, mengenal hukum hakam, mengenal semua benda. Itu dipanggil ilmu ilmu usul fiqh. Ilmu mantik, kalau antum pernah mengaji, dia hanya menekankan pada unsur akal semata-mata. Itu ilmu ilmu mantik. Dia akan teranglah apa yang wajib akal, apa semua sebagainya. Tapi kalau usul fiqh, dia akan integrated. Integrated ni dia akan gabungkan unsur akal dengan wahyu. Dia akan gabungkan unsur akal dengan wahyu. Maka kita dengan itu akan mendapatkan natijah yang betul. Cuma yang ditanya di sini, adakah kita disebutkan berdasarkan asar kita mempunyai had untuk berfikir? Betul lah, memang ada disebutkan. Contohnya kalam yang masyhur Nabi SAW sebut, la tatafakkaru fillah wa tafakkaru fi ala illah. Janganlah fikir pada Allah Ta'ala, tapi fikir pada ala, itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia nak menerangkan bahawa ya betul, akal dia ada dia ada had dia. Akal dia ada ada had dia pada terutama benda yang diistilahkan oleh para ulama sebagai metaphysics. Dipanggil metafizik. Metafizik ni apa dia? Benda dalam kalangan tauhid dipanggil ghaibiyat. Apa dia? Ghaibiyat. Itu panggil metaphysics dalam tu. Maka kita dengan akal semata-mata akan takhabbut. Takhabbut ni maksudnya kita pening dalam nak memahami hakikat di sebalik tabiat. Itu dipanggil metafizik ataupun perkara ghaibiyat. Boleh? Hanya saja akal mengetahui secara secara umumnya adalah wujud di sebalik barang yang kita lihat ini, nyata ini, ada ghaibiyat, metafizik. Itu je. Kita tahu ada Tuhan, ada sekian-sekian, itu di sebalik. Ada roh. Kita sebab kita rasa. Boleh faham? Nak memahami hakikat roh, nak memahami benda-benda tu, tu orang panggil dah luar daripada skop skop akal. Maka tidak ada cara lain melainkan dengan hanya saja selepas tu kita mengambil daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ya? Baik, itu dia punya jawapanlah serba singkat berkenaan dengan persoalan tersebut. Baik. Ada persoalan yang lain? Tak ada apa dah. Kita khatam. Baik. Allahu Akbar. Okey, seterusnya berkenaan dengan muka surat apa? Muka surat apa? 88. Jenis yang keempat. Baik, seterusnya tolong baca. Okey, baik, bagi siapa pula? Tu dia. Jenis keempat. Ya. Pembuktian dengan apa yang telah lahir sebelum kebangkitan baginda dari alamat-alamat. Ya. Maka antaranya apa yang terzahir ketika kelahiran baginda dari perkara-perkara yang ajaib, dari cahaya yang terpancar ketika kelahiran baginda, dan bergegarnya pintu gerbang istana Kisra. Ya. Kisra Parsi kan? Ya. Dan terpadamnya api sembahan Parsi. Dan selain itu. Ya.
Dan antaranya adalah doa Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam Ya. supaya dibangkitkan baginda dari zuriat keduanya. Firman Allah yang menghikayatkan doa keduanya. Ya Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maksudnya, wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri Ya. yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat firman-Mu Ya. dan mengajarkan isi kandungan kitab yang Ya. Al-Quran serta hikmah kebijaksanaan Ya. dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Ya. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Dan telah terpelihara nasab baginda sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. dari sebarang aib sehingga baginda datang dari semulia-mulia keturunan dan rumah. Ya. Sabda baginda, Ya inna Allah akhtara minal bashari Adama wa akhtara min bani Adam al-Arab wa akhtara min al-Arabi Mudar wa akhtara min Mudar Quraisyan wa akhtara min Quraisyin bani Hashim wa akhtarani min bani Hashim fa ana khiyarun ila khiyar. Itu dia punya inilah apa hadis. Sungguhnya maksudnya, ya. sesungguhnya Allah telah memilih dari kalangan manusia Nabi Adam Ya. dan telah memilih dari Bani Adam kaum Arab Ya. dan dari kaum Arab golongan Mudar Ya. dan dari Mudar kabilah Quraisy dan Ya. dari kabilah Quraisy Bani Hashim dan Ya. Allah telah memilih aku dari Bani Hashim, Ya. maka aku ini ada yang terbaik hingga yang terbaik. Itu jadi ni dalil kemuliaan apa? Kaum Arab daripada kaum kaum Ajam. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa apa? Daripada kaum Arab. Maka kita sayang juga kaum Arab kerana mereka ini adalah asal keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita kata apa? Arab ni jahat, jangan. Dia boleh kat itu. Kau hajar Arab tak boleh. Kerana apa? Termasuk daripada orang Arab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lagi? Dan kata Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, Ya. tidak ada dari nasab kami zina, Ya. semuanya dari nikah. Ya. Dan Allah telah menghalang tentera bergajah dari menyerang dan memusnahkan kota Ya. Mekah disebabkan baginda. Baik, kita baca terjemahan itu. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana tentera Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Ya, hingga akhir ayat lah. Itu suruhnya. Dan di antaranya isyarat Nabi Musa dan Nabi Isa dan Ya. sekalian Nabi berkenaan Ya. kebangkitan baginda. Ya. Firman Allah, Terjemahan dia tu. dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian setia dari Nabi-Nabi Ya. dengan firman-Nya. Ya. Sesungguhnya apa jua kitab dan hikmat yang aku berikan kepada kamu, Ya. kemudian datang pula kepada kamu seorang Ya. rasul yang mengesahkan apa yang ada pada kamu, hendaklah kamu beriman sungguh-sungguh kepadanya Ya. dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh menolongnya. Ya. Allah berfirman lagi, bertanya kepada mereka, Ya. sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima akan ikatan janjiku Ya. serta yang demikian secara yang demikian itu? Mereka menjawab, kami berikrar, mengaku dan menerimanya. Allah berfirman lagi, jika demikian maka saksikanlah kamu, Ya. dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Ya. Baik. Di antaranya adalah apa yang tersebut berkenaan baginda dalam Taurat dan Injil. Ya. Firman Allah, يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Ya. yaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis nama dan sifat-sifatnya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Ya, jadi kiranya bab yang kita mengaji ini jenis yang keempat, kesemuanya yang Tunggu rahimahullah ceritakan adalah berkenaan dengan perkara-perkara keajaiban yang muncul yang ada sebelum lagi kebangkitan Nabi SAW. Maka ini dimasyhurkan dengan panggilan irhas. Dipanggil apa? Irhas. Kalau mukjizat, keajaiban yang berlaku ketika Nabi sudah diangkat. Tapi kalau irhas, keajaiban yang berlaku sebelum Nabi diangkat. Boleh? Macam contoh tadi tu gua sebutkan antara doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Isa ataupun doa Nabi Ismail,
kepada bahawasanya dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang Arab. Dan kemudian di sini antaranya adalah apa, penceritaan Nabi SAW secara detail dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab tu apa disebutkan dalam bahasan kitab Usul Tafsir, Fawzul Kabir fi Usul Tafsir karya Al-Allamah Syah Waliullah Dehlawi, dia bincang masalah ni secara detail. Iaitu dia kata dalam kitab-kitab yang terdahulu dalam bahasa Yunani, kita yang boleh jumpa pun Bible sekarang ni yang paling the oldest manuscript pun bahasa Yunani. Tapi Bible asalnya bahasa apa? Injil bahasa apa? Ibrani kan? Bahasa apa? Yahudi. Mana hak yang asal? Kami tak jumpa. Sekarang ni apa? Terjemahan lah. Tu pun dah apa? Kita boleh syok dah berkenaan dengan apa? Kesahihan fakta. Cuma dikajilah ulama berkenaan dengan masalah tu melalui lafaz yang selalu disebut dalam kitab Bible Yunani ni dengan lafaz Parakletos. Dia buat apa? Parakletos. Tapi kalau bahasa Yunani disebut Parakletos. Bahasa Yunani disebut Parakletos. Dan memang waktu pada padri orang daripada Athens mai waktu tu di Azhar tu, dia cerita dia memang pakar bahasa Yunani ni. Dia bertanya berkenaan dengan makna Parakletos ni betul-betul. Secara apa? Makna yang kamus dia, makna dia apa Parakletos ni? Makna dia yang terpuji. Makna dia apa? Yang terpuji. Yang terpuji. Siapa yang terpuji? Nabi Muhammad SAW lah. Tapi dah khilaf dia nak pusing. Nak pusing juga tu. Nak pusing juga pergi ke mana? Letih. Setan macam-macam. Boleh? Semua ada khilaf pula. Boleh? Itu masyhur disebutkan. Sebab tu anda galakkan antum baca yang anda sebut tu, kitab Izharul Haq, karya Allamah Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ya. Baik, seterusnya di antaranya, seterusnya baca kawan kita. Lagi kalau kita sementara nak ni semua kena baca ni, terutamanya yang muslimin. Di antaranya di kawal langit dengan terakhir bintang dan dihalang syaitan untuk curi-curi mendengar. Yang ini berkabaran langit ketika kebangkitan baginda, firman Allah dalam menghikayatkan kata-kata jin. Ya, maksud dia macam tu. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar yang percakapan penduduknya. Maka sekarang sesiapa yang cuba mendengar akan mendapati api menyala yang menunggu merejamnya. Di antaranya apa yang seartinya dari perkhabaran Rahim-Rahim, pendeta dan ulama ahli kitab, berkenaan sifatnya, sifat umatnya, namanya, tanda-tandanya. Maka dari itu seorang rahib bernama Bahira mengenali Nabi ketika masih kecil. Dan apa yang telah diketahui berkenaan hal ehwal baginda oleh Zaid ibn Amr ibn Nufail dan Waraqah ibn Naufal, dan selain mereka yang pernah membaca kitab-kitab. Dan apa yang dapati dari syair-syair muwahhidin, yakni orang yang mengesahkan Allah, dari orang-orang terdahulu seperti Tubak ni nama apa? Tubak ni nama Raja Yaman dulu. Kalau Kisra nama Raja apa? Parsi. Kalau apa? Kaisar nama Raja apa? Rom. Kalau Muqawqis nama Raja apa? Mesir. Najasyi nama raja apa? Najasyi nama raja apa? Habsyah. Nama Habsyah bukan Najasyi, nama dia apa? Ashamah apa? Ashamah. Boleh? Itu. Kemudian apa? Sultan Raja Malaysia dia lah kan. Raja Malaysia. Lepas tu dia bagi nama Tubak ni siapa dia? Dia datang sebelum daripada apa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 500 tahun kot. 500 tahun. Tubak. Dan Tubak ni beragama Yahudi. Dari Yaman pada ketika tu. Selepas dia tu datang masyhur kisah Ashabul Ukhdud. Misalnya Ashabul Ukhdud, orang yang kena baling dalam parit. Ada kisah apa atau gulam ke apa? Saya ingatkan gulam kan? Ada gulam ngaji sihir, lepas tu apa bersengat kan? Itu sebelum Tubak tu. Tubak ni dia mengaji berkenaan dengan agama Yahudi dan sebagainya. Dan ni kisah ni gharaib sikit lah, tapi ustaz baca nukil daripada kitab-kitab sirah yang masyhur lah.
Tuba ni bila dia cari tempat pengutusan para nabi ni, mana, dan dia kata bahawa nabi ni akan tempat tinggalnya itu penuh dengan pohon-pohon kurma. Dia Sultan Arab dia cari mana tempat penuh untuk pohon kurma ni. Dia jumpa di tempat waktu tu Yasrib. Di mana? Yasrib. Dan dia ni lah orang panggil apa? Dia kata aku nak tinggal di sini dan apa? Tunggu nabi ni apa? Dibangkitkan. Tapi ni dia mana bangkit lagi sebab tempoh jauh masih lagi depan panjang. Dan dia pada ketika tu kata aku mungkin tak sempat lah untuk nak berjumpa dengan Nabi akhir zaman ni. Maka apa? Ya Allah, saksikanlah bahawa aku mewakafkan. Oh, zaman lu wakaf dah tu. Mewakafkan, menghadiahkan rumah ni kepada apa? Nabimu. Dia ada satu rumah. Kepada apa? Kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila Nabi SAW sampai ke Madinah selepas daripada tu 450 tahun selepas dia, maka apa? Kan Nabi SAW datang kan dengan unta kan. Unta Nabi nama Qaswa. Waktu tu orang pakat nak ambil apa? Unta Nabi, "Mai lah ni, mai ke rumah saya." Nabi kata, "Da'ha fa innaha ma'murah." Biarkan dia, sungguhnya dia ini diarah oleh Allah Taala. Jalan. Pergi berhenti kat rumah siapa? Abi Ayyub Al-Ansari. Berhenti pada apa? Abi Ayyub Al-Ansari. Dan ulama sebut rumah Abi Ayyub Ansari itulah tapak yang diwakafkan oleh Tubak tersebut. Tu ajib tu kata. Dia punya apa? Niat ikhlas dia Allah Taala apa tu? Tunaikan. Kan Nabi duduk selama 6 bulan, kemudian Nabi berpindah dengan dibina Masjid Nabawi selepas itu. Itu tambahan lah. Ada antara yang diceritakan dalam kitab-kitab sirah ni. Boleh? Baik. Dan Aus bin Harisah dan selain mereka dan apa yang telah Allah cakap akan yang Allah percakap akan ahli nujum seperti Syiq, Satih, Hanafir, Sawat dan selain mereka. Ni ahli nujum ni depa duk main-main nujum ni. Tiba-tiba apa? Jin cakap, "Awak hang tak beriman dengan Nabi?" Ada Nabi ke? Terus dia pergi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Masyhurlah berkenaan kisah mereka. Seterusnya jenis yang kelima. Ya. Pembuktian dengan apa yang telah terzahir selepas baginda sallallahu alaihi Sallallahu wasallam dari beberapa tanda antaranya adalah terzahirnya agamanya ke atas kalian agama bagi membenarkan firman Allah. Ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Baik. Maksudnya dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala agama yang lain walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ya, baca nombor 64 tu berkata Ibn Juzai. Berkata Ibn Juzai, menzahirkan agama, menjadikannya agama yang paling tinggi dan paling kuat sehingga menjangkau timur dan barat. Ya. Dan pembukaan timur dan barat bagi umatnya sebagai membenarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Zuwiyat liyal ardu faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sablu ma zuwiya li minha. Ya. Maksudnya telah dikumpulkan sekalian bumi bagiku, maka aku telah melihat timur dan baratnya, dan sesungguhnya kerajaan umatku akan sampai kepada apa yang telah dikumpulkan bagiku daripadanya. Maksud dia apa tu? Allah Ta'ala bentangkan Nabi SAW ni apa? Peta dunia semua. Ini peta dunia tu maksudnya. Bukan maksudnya Allah Ta'ala buat flat earth dah. Ada dia boleh share kat Facebook apa? Bumi ni sepera, yang flat tu rumah hang. Oh, nakal. Tapi saya Nabi nampak semua ni dah. Zuwiya al-ardu. Zuwiya al-ardu saya Allah buat macam ni kepada Nabi SAW macam ni. Itu Zuwiya. Boleh? Baik, buat macam tu. Dan Nabi lihat timur, kemudian Nabi lihat barat. Apa maksud dia tu? Bahawa agama Islam akan disebarkan daripada apa? Timur ke barat macam tu. Kurang yang akan ditibarkan ke mana? Utara dan selatan. Itu maksud dia. Cuba tu tengok peta populasi umat Islam duduk belah mana? Cuba tengok tu populasi umat Islam duduk belah mana? Daripada India, Pakistan tu sampai ke apa? Morocco dia. Lepas tu Spain apa semua. Lepas tu yang kalau di bawah apa? Selatan yang ada pun siapa dia? Sampai ke apa? Republik Kongo ke apa? Itu nama-nama tu kan. Lepas tu kat sini bawah sikit apa?
Perlis pula Malaysia. Sikit boleh. Itu Morocco itu. Itu dia panggil apa tempat populasi umat. Nabi sebut detail tu. Timbaran populasi tu. Subhanallah kata. Nabi maksudnya naik angkasa ke tengok tu keajaiban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu masyhur kalau antum baca apa kitab-kitab yang lama ni, dia kata apa, min Tanja ila Jakarta. Disebut min Tanja ila apa? Jakarta. Min Tanja ila Jakarta. Tanjah di Morocco, Jakarta di Perlis pula di apa? Indonesia kan. Wa min Ghana ila Firghana. Ghana ila apa? Firghana. Itu nak menunjukkan kawasan tebaran umat Islam. Itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Baik, seterusnya okey, baca Mushtaq pula. Ya. Dan dihadap bagaimana umatnya telah mengalahkan kerajaan Kisra, yakni Parsi, dan Kaisar, yakni Rom, dan selainnya dari kerajaan-kerajaan bumi, dan menghapuskannya serta-merta yang sebelum ini banyak harta mereka, ramainya tentera mereka, dan tidak akan mampu bagi sedemikian itu melainkan dengan arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, depa dahsyat ni. Saya kalangan sahabat Nabi SAW. Bayangkan dalam tempoh 23 tahun mengubah daripada orang yang sejahat-jahat gasar ni jadi orang yang sebaik-baik. Oh, tak ada kira apa, kalau ngaji sosiologi pun hebat macam mana pun untuk dia boleh mengubah apa tabiat manusia dalam tempoh yang begitu ringkas. Dan depa ni jadi pejuang-pejuang agama yang benar pula. Kalau peperangan apa? Peperangan Yarmouk 200,000 lawan berapa? 4,000 je. Yang mati daripada Rom berapa? 60 ke 70,000 yang mati. Tu dia. Seorang bunuh skala berapa tu? Dia punya nisbah dia berapa tu? Seorang mau banyak tu ya. Ui. Dahsyatnya depa tu. Kalau kita pakat pergi perang mati habis semua lah kita ni. So semangat berjuang tak ada. Itu kena berjuang sebenarnya. Boleh? Baik. Okey, seterusnya. Ya. Tak dengar. Bateri habis dah. Saknya bateri. Dia kena ni. Ni si bateri Yahudi Nasara ni. Okay, baik, saya baca dulu sama. Dan di antaranya kekalnya agama baginda sejak lebih dari 700 tahun. Ni zaman Tok Guru lah. Tok Guru wafat 734 kan, zaman dia. Tapi sekarang ni kita kata apa? Lebih 1000 apa? 400, 2 kali lipat zaman kita. Kekalnya agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaannya terzahir di seluruh pelosok bumi, lagi terjaga dari sebarang perubahan terhadap batasan syariatnya, dan tidak tersembunyi syiar-syiarnya. Semua orang tahu. Boleh? Okey, seterusnya. Dan di antaranya lagi banyaknya umat dan pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam, dan masuklah sekalian umat manusia berbondong-bondong ke dalam agamanya, maka tidak pernah sampai umat sebelum baginda dari segi ramainya pengikut setaraf dengan umat baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sabdanya, wa inni la arju an akuna aksaruhum tabi'an yaumal qiyamah, dan bahwasanya aku berharap bahawa aku akan menjadi nabi yang paling ramai pengikutnya di hari kiamat. Ustaz, bukan agama paling besar sekali agama Kristian kah? Nabi paling ini pula, maksudnya Nabi Isa lagi apa? Lagi banyak lah. Kita kata yang pertama, jawapannya dia berdua sudut jugalah. Pertama apa dia? Mereka bukan sebenarnya mengikut agama Kristian pun. Tengok pada populasi orang di Eropah, kebanyakan hanya hakikatnya mengikut falsafah barat. Dia bukan beragama dengan agama Nabi Isa alaihi salam. Itu yang berlaku sebenarnya lah. Baik. Yang kedua, hak yang nanti pun di akhirat kelak pun orang Kristian pun akan masuk Islam. Itu kita tengok yang tibar, iaitu di akhir zaman. Boleh faham Akan Nabi Isa datang mematahkan salib, membunuh babi dan sebagainya. Itu menunjukkan bahawa kesemua orang Kristian terutamanya, ataupun semua umat yang ada dekat muka bumi ini masuk Islam. Dan tak ada siapalah selepas tu memiliki umat yang lebih banyak melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya baca.
Dan di antaranya apa yang telah terjadi pada para sahabat dan radhiyallahu anhum dari keberkatan seperti ilmu yang banyak, tafakuh pada agama, bertutur dengan hikmah dan ketakwaan kepada Allah, dan selain itu yang tidak terhasil pada mereka melainkan dengan mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajaib sungguh para sahabat ni. Dan tempoh masa yang singkat boleh jadi sebaik-baik manusia. Boleh? Lagi? Dan di antaranya apa yang terzahir pada individu umat ini yang soleh-soleh dari karamat, mustajab doa dan hal yang mencari adat, maka sungguhnya ia menunjukkan kepada kebenaran Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan baginda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, permasalahan kita baca seterusnya sebelah. Permasalahan pada menolak dakwaan Yahudi. Ada isu pula. Okey, apa dia? Telah mengingkari oleh Yahudi akan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar hasad dengki dari mereka dan kufur akan kebenaran. Ya. Maka apabila telah sabit dalil kebenaran baginda dengan mukjizat-mukjizatnya, maka mereka telah berpaut pula pada dakwaan ingkar kewujudan nasab. Nah, depa percaya mukjizat Nabi SAW dia percaya. Betul? Tapi depa buat satu lagi isu. Apa dia? Depa kata syariat Nabi Muhammad ni tidak sesekali membatalkan syariat kami. Tak apalah hampa nak nak beramal dengan Islam, beramal. Tapi kami apa dia? Kekal lagi dengan agama Yahudi. Sebenarnya daripada Yahudi lah datang konsep pluralisme tu. Sama agama sama. Tak apa sama. Cik nampak macam bagaimana bagus, toleransi, perjuangan sebagainya. Tapi sebenarnya ada apa? Unsur apa? Racun dalam tu. Boleh? Lagi kata mereka tidak sah nasab pada syariat Musa dengan selainnya. Kerana nasab melazimi al-bada' yang bertukar-tukar kehendak yang tidak harus ada pada Allah. Depa mengaji tauhid kau tu. Depa dengan Yahudi jangan main. Depa ada kitab depa apa? Musa bin Maimun. Nama apa? Musa bin Maimun ni ulama Yahudi masyhur, terpengaruh dengan Ghazali. Dia masyhur, dia panggilan Maimonides. Dia ni tabib bagi apa? Bagi Salahuddin Al-Ayyubi. Power dia ada kitab apa? Hidayatul Huyara. Petunjuk bagi orang yang apa? Bingung dan sesat. Oi, kemah orang Yahudi ni. Kitab dia tu ilmu kalam nafis. Antum baca, oi, style Ghazali ni. Dia punya ada bahasan Arab apa semua, sifat 20 tu. Yahudi. Jangan main. Kita baca, oi, kemah orang tua ni. Dah betul. Itu antum baca Musa bin Maimun, baca kitab dia tu. Baca kitab dia, tak baca habiskan ni dululah. Lagi antum pening pula macam tu. Habiskan apa? Kitab sifat 20 tu, baca kitab dia tahu. Dia apa? Sama je kita ketahui berkenaan dengan sifat ilmu, sifat irada, sifat ayat ada. Betul? Dia bincang juga benda yang sama. Dan dia berkata bahawasanya macam ni. Kalau antum kata syariat Nabi Muhammad membatalkan syariat Musa, maka ini melazimi bada'. Mana bada' apa dia? Bada' istilah kalimat bada yabdu. Bada apa? Bada bukan ya bada bedu. Dah kan tu. Ya itu. Apa ya bada-bedu? Bada yabdu badaan. Maksud dia apa? Zahara ba'da ma jahila. Maksudnya zahir pada dirinya selepas mana dia tak tahu. Zahir pada dirinya selepas mana dia apa? Dia tak tahu. Apa makna dia? Dia kata macam ni. Kalau apa dia? Allah Ta'ala kata apa dia? Syariat Nabi Muhammad menasahkan apa? Menasahkan syariat Nabi Musa. Ini menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala sebelum ni tak tahu ada yang lebih baik daripada syariat Musa. Tu. Bila Allah Ta'ala tahu ada syariat Muhammad lebih aula daripada syariat Musa. Baru apa? Menasahkan apa? Syariat Musa. Perbuatan keadaan tahu selepas tidak tahu itu mustahil bagi Allah. Kan kita sebut ilmu Allah Ta'ala ilmu yang apa? Azali qadim, mengetahui dahulu sekarang kemudian. Kalau bada' melazimi wujud
jahil pada ilmu Allah Ta'ala. Oh, tauhid dia buat yang baik. Nak jawab macam mana? Itu soalan dia. Seterusnya baca. Antum faham tak soalan tu? Faham kan? Okey, lagi. Maka bagi menolak yang sedemikian terdapat 7 sudut. 7 terus lagi. Baik, ya. Sudut pertama, Ya. bahawasanya nasah tidak melazimi ibadah Ya. dan hanya senya ia adalah semisal seorang tuan menyuruh seorang hambanya dengan suatu amalan. Ya. Maka apabila telah tercapai darinya kadar yang diingini oleh tuannya, Ya. disuruh pula untuk melakukan lain. Ya. Dan tidak diingkari bahawa Allah memindahkan hambanya dari satu syariat ke Ya. satu syariat Ya. yang lain, seperti mana dia pindahkan mereka dari satu hal ke satu hal yang lain. Apa maksud dia? Badak yang didakwakan sebenarnya tidak berlaku pun. Ini hanya dipanggil apa? Yahudi cuba lari saja. Kita kata, boleh tak kalau kita kata macam ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengetahui dahulu, sekarang dan kemudian. Boleh faham? Mengetahui dahulu, sekarang dan apa? Dan kemudian. Dan atas kerana pengetahuan Allah yang maha apa? Maha jauh ni, maha luas, maha meliput ini, Allah Ta'ala mengaturkan syariat-syariat. Iaitu apa? Pada manusia, kerana Allah tahu mengetahui manusia sekarang hidup dalam apa? Keadaan badui contoh. Allah Ta'ala letakkan apa? Syariat apa? Sesuai dengan apa? Selepas dah Allah Ta'ala tahu selepas tu, maksudnya apa? Memang Allah tahu seterus-terusnya bahawa keadaan manusia ni berubah-ubah, maka Allah Ta'ala tukarkan syariat. Tak ada pun isu berkenaan dengan bahawa bila Allah Ta'ala tukarkan syariat tu, maksudnya Allah baru tahu. Boleh faham? Kerana apa? Sememangnya Allah Maha tahu. Kerana Maha tahunya Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala bagi yang bersesuaian. Boleh faham? Jadi dakwaan Yahudi ni saja apa? Dakwaan apa? Cari pasal aja. Buat isu benda yang tak ada isu. Boleh faham? Okey. Soalan yang kedua, tidakkah? Tidakkah kamu lihat bahawa Ya. manusia menjadi mutfah, Ya. kemudian mu'alafah, Ya. kemudian bertukar-tukar selepas itu Ya. pada hal ehwa yang berbeza, seperti dalam firman-Nya. Yang ni masyhur kan, kita dah baca kan? Manusia bertukar daripada nutfah, alaqah dan mudrah seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dan begitulah juga hal ihwa tumbuh-tumbuhan, itu di bawah kan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu ya nabiya, dan ila akhirih. Boleh faham Baik, itu berkenaan dengan tumbuh-besaran tumbuh-tumbuhan. Baik, jom kita tengok muka surat 95 terus. Dan begitulah juga Dan Ya. begitu jugalah perubahan malam dan siang, Ya. dan setiap satu peringkat darinya menasaskan yang sebelumnya, Ya. dan kesemuanya itu takluk pada iradat Allah. Maksudnya tak ada isu dalam masalah yang tersebut. Boleh? Baik. Seterusnya kita baca sudut yang kedua. Okey, baca. Sudut kedua, Ya. bahawasanya syariat mereka telah menasaskan apa yang sebelumnya dengan dalil apa yang ada pada zaman Nabi Adam alaihissalam, Ya. seperti nikah sesama saudara perempuan atas Ya. tujuan zuriat, Ya. kemudian diharamkan selepas itu, Ya. dan bahawasanya berintizam ibadah pada hari Sabtu tidak pernah ada pada zaman sebelum mereka. Ya. Dan sebagaimana harus syariat mereka menasahkan selainnya, maka begitulah harus untuk selainnya menasahkan. Tunggu kata apa sudut yang kedua? Okey. Hampa sedang tak syariat hampa apa? Telah menasahkan syariat-syariat yang terdahulu? Betul. Kenapa syariat kami telah menasahkan apa? Syariat yang apa? Yang terdahulu. Syariat Nabi Adam dulu boleh kahwin apa sama adik-beradik. Sebab dulu tak ada orang bangkit, akan kami hancurkan kalian seperti apa? Kehancuran Ad dan Iram. Ad dan apa? Dan Iram itu disebutkan pada apa? Pada kaum Bani Ansar. Dan disebutkan lagi bahawasanya dia kata apa? Nabi akhir zaman ni, ya Allah menangkan Nabi kami dengan Nabi apa akhir zaman. Tapi bila main Nabi Muhammad SAW, ya. Maka dalam kalangan mereka ada yang memeluk Islam, Ya. seperti Abdullah ibn Salam, Ka'ab Al-Ahbar. Ya. Al-Ahbar, Ya. dan selain mereka. Ya. Dan ada dari kalangan mereka yang dihalang oleh hasad
dengan dan ketentuan bagi mereka takdir celaka dari memilih Islam. Baik. Terus kita baca kepada apa ya, sudut yang keempat. Seterusnya siapa dia? Bagi giliran. Kita baca. Sudut keempat, bahawasanya agama Islam menuntut untuk beriman kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam dan selain mereka dari sekalian Nabi. Dan Al-Quran telah datang membenarkan bagi Taurat dan Injil. Dan adapun agama Yahudi, maka ia hanya menuntut untuk beriman dengan sebahagian Nabi sahaja, tidak sebahagian yang lain, kerana mereka telah kufur kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya mereka telah membunuh ramai dari kalangan Nabi dan mendustakan mereka. Maklum bahawasanya beriman dengan semua para Nabi adalah lebih baik dari beriman dengan sebahagian dan mendustakan sebahagian yang lain. Inilah makna firman Allah. Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran, kepada kami Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa Taurat dan Nabi Isa Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua ada Islam, berserah diri untuk taat kepada Allah semata-mata. Yang ni sudut yang kelima, kenang ketujuh, antum boleh baca di rumah lah. Sebab saya rasa dah jelas lah berkenaan dengan batilnya dakwaan Yahudi tersebut. Baik, tuan guru semua, sebab dia nak tambah keyakinan lagi lah. Yang tu boleh baca di rumah. Baik, seterusnya kita terus baca kepada fasal yang ketiga. Okey, seterusnya kawan kita baca. Ketahuilah bahawasanya para malaikat adalah hamba-hamba dari sekalian hamba-hamba Allah, yang dimuliakan di sisinya, yang sentiasa beribadah kepadanya, bertasbih kepadanya, lagi taat dan tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dan Allah telah menguji mereka dalam kitabnya dengan firman-Nya. Maksudnya dan mereka, yakni yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah dia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Maksudnya malaikat ni hamba-hamba yang dimuliakan. Lagi, mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkannya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan, dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan. Dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diridai Allah. Dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya. Yang ini sifat Allah Subhanahu. Sifat apa? Malaikat alaihimussalam. Baik, kita baca terus muka surat 106. Perenggan yang pertama tu, dan dari mereka ada yang diutuskan. Ada yang diutuskan kepada para nabi, dan dari mereka ada yang diwakilkan untuk mencabut roh, dan dari mereka ada yang menjaga anak Adam. Dan ada dari mereka yang bertugas selain itu, dan bahawasanya tidak ada yang mengetahui mereka secara menyeluruh melainkan Allah. Dan beriman dengan mereka itu wajib, kerana Allah telah berfirman, wahai orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Dan sesiapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Lagi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan berkenaan kewajipan beriman tersebut dalam hadis Jibril alaihi salam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman dengan qadar baik dan buruk, pahit dan manis. Yang tu kan hadis Jibril kan masyhur kan. Yang tanya berkenaan Islam, iman dan ihsan, masyhur. Fasal yang keempat seterusnya. Okey, kawan kita baca. Baik. Pasal keempat, ketahuilah bahawasanya. Yang ni berkenaan dengan apa? Imam. Dengan apa? Imam. Boleh? Bukan imam masjid apa tak? Ini imam apa? Imam masjid tak ada kaitan isu ni. Boleh? Baik. Seterusnya. Ketahuilah bahawasanya Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Al-Khattab,
Utsman dan Affan, Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah para imam yang adil. Ya. Dan setiap mereka telah menduduki kursi khilafah yang berhak bagi. Ya. Ya. Dan mazhab Ahlussunnah bahawasanya mereka ini seabda-abda manusia Ya. selepas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dan bahawa kedudukan darjat pada keutamaan adalah berdasarkan tertib susunan mereka dalam khilafah. Ya. Maka adapun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka dalil yang menunjukkan kepimpinannya adalah ijma' sekalian muslimin atas pendahulukannya selepas Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. dan sesungguhnya Nabi telah mengisyaratkan kepada khilafahnya berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam hadis yang sahih dari Jubair bin Mut'im. Ya. menyebutkan penggunaan seorang wanita yang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi SAW, Fa illam tajidni fa illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Ya, jika maksudnya jika kamu tidak mendapati aku, maka Ya. carilah Abu Bakar. jelas kalau tak jumpa carilah Abu Bakar. Maka Abu Bakar itulah adalah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau Syiah ni pinjam panjanglah isu Syiah. Syiah depa punya hujah-hujah depa, boleh tahan jugalah. Pening juga pun satu. Yang tu golongan apa? Golongan Syiah. Tapi kalau contoh untuk antum nak tawassuk masalah berkenaan sahabat, ana nasihatkan antum cari kitab Izalatul Khafa fi Khulafatil Khulafa. Izalatul Khafa fi Khilafatil Khulafa, karya Syah Waliullah Ad-Dehlawi. Itu kitab setakat anda terbalik baca yang terbaik lah. Syah Waliullah Ad-Dehlawi. Berapa ustaz? 4 jilid. 4 jilid saja bagi nak menyabitkan apa? Dalil apa? Kemuliaan para sahabat. Subhanallah. Tak yakin lagi, tak tahu macam boleh. Tapi banyak faedah ustaz dah baca lah. Banyak faedah. Macam pertama berkaitan dengan bagaimana kepimpinan mereka, faedah berkenaan dengan bagaimana susun atur mereka dengan rakyat dan masyarakat, bagaimana ibadat mereka, banyak faedah tu dalam kitab tu. Memang ustaz nanti tengok kitab yang terbaik lah. Syah Waliullah Dehlawi ni memang dahsyat lah dia ni, ulama kabir, ulama besar. Boleh tengok dalam ni lah, tengok dalam PDF pun tak silap ada kot. Cuba tengok, boleh. Baik, seterusnya Dan pada hadis Aisyah, Ya. Nabi pada tempatnya ya'ballahu wal muslimun illa Aba Bakrin. Yang ni Abi Bakar jadi imam solat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. tidak redha oleh Allah dan sekalian kaum muslimin melainkan Abu Bakar. Ya. Adapun Umar radhiyallahu anhu, maka Ya. beliau telah dilantik menjadi khalifah oleh Abu Bakar Ya. radhiyallahu anhu. Ya, radhiyallahu Dan ta'ala. ijma' sekalian muslimin atas pendahulukannya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah Sallallahu alaihi mensyaratkan kepada pangkat khalifahnya dalam hadis Ya. Sahih riwayat Abu Hurairah dan Abdullah ibn Umar, dan telah direkodkan oleh At-Tirmizi dari Huzaifah Al-Yamani, katanya Ya. sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil lazaini ba'di Abi Bakrin wa Umar. Baik, ikutlah. ikutlah dua orang selepas aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Adapun Utsman radhiyallahu anhu, maka beliau telah dipilih oleh ahli syura yang telah dilantik oleh Umar. Ya. Kemudian telah berlaku ijma' di kalangan muslimin terhadap pelantikan beliau. Ya. Kemudian tercetuslah pemberontakan dari manusia yang hina-dina, dan mereka telah membunuhnya secara zalim. Ya. Dan tiada seorang pun dari kalangan yang mulia terlibat dalam pembunuhan. Itu geng-geng Khawarij lah. Tapi bukan, dia tak dipanggil Khawarij lagi. Iaitu apa, geng-geng fitnah yang dibuat oleh Abdullah bin Sabah. Dia pergi cari yang orang terlibat tu, orang Mesir tu. Ada beberapa orang kelompok tu berontak daripada apa, Mesir kerana terpedaya dengan bohong dusta Abdullah bin Sabah, dan pergi serang rumah apa, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dan meninggal dipancung ketika sedang baca Al-Quran. Baik, lagi. Dan Ali radhiyallahu anhu telah memutuskan dua orang putranya Al-Hasan dan Al-Husain Ya. untuk membantu dan melindungi beliau. Ya. Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar Ya. bahawa Rasulullah Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam telah menyebutkan perihal fitnah yang berlaku dan berkata kepada Utsman, Ya. ia akan dibunuh secara zalim. Ya. Adapun Ali radhiyallahu anhu, Ya. maka tidak syak lagi bahawa beliau telah mengumpulkan dari sifat-sifat kemuliaan Ya. dan ketinggian apa yang dapat melayakkan beliau untuk menjawab jawatan kepimpinan. Ya.
antaranya kekerabatan beliau dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. persebendaan beliau dengan baginda Sallallahu alaihi wasallam. awalnya beliau dalam memeluk Islam dan keberaniannya, kezuhudannya dan selain Ya. dan telah berlaku ijma' di kalangan muslimin berkenaan lantikan beliau sebagai khalifah selepas pembunuhan Uthman, Ya. dan mereka telah tunduk di bawah pemerintahan beliau. Ya. Hanya sahaja percanggahan yang berlaku adalah pada perihal yang lain. Ya. Adapun Perihal apa? Muawiyah gaduh dengan Sayyidina Ali adalah dari sudut masalah tuntutan darah Sayyidina Osman. Kita mesti apa? Tuntut darah, maksudnya balas balik, cari pembunuh-pembunuh tu untuk kita balas dendam. Itu yang berlaku. Tapi berkenaan dengan sah ataupun tidak Sayyidina Ali menjadi khalifah, semua sepakat. Boleh? Lagi? Dan telah berlaku adapun gelajak fitnah yang berlaku selepas itu dan perbalahan yang berlaku antara Sayyidina Ali dan Muawiyah dari kalangan pendukung mereka, dari kalangan sahabat, maka tidak sabit padanya sebarang khabar yang sahih. Ya. Meskipun sahih, maka sepatutnya lah kita diam dan menahan diri dari membicarakan perihal itu, Ya. dan mencari bagi sekalian mereka segala pintu keuzuran. Ya. Begitu juga kita sebut bahawa, begitu juga kita sebut mereka dengan sebaik-baik sebutan, Ya. dan disangka pada hak mereka dengan sebaik sangkaan. Ya. Namun begitu perlulah kita percaya bahawa Sayyidina Ali berada di atas kebenaran. Ini memang jelas lah. Siapa yang benar dalam isu pergaduhan ni? Sayyidina Ali tak ada siapa. Nabi SAW sendiri sebut apa? Al-haqqu ma'ali aynama kan. Hak dan kebenaran sentiasa bersama dengan Ali. Mana dia duduk? Oh, tu dia. Subhanallah. Mana dia duduk? Sentiasa ada kebenaran. Lepas tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang masyhur sahih juga, malaka ya Ammar. Nabi cakap, malaka ya Ammar, taqtuluka fi'atun bariyah. Taqtuluka fi'atun apa? Fi'atun bariyah. Kenapa engkau, wahai Ammar bin Yasir, engkau dibunuh oleh apa? Puak pemberontak. Puak yang apa? Bariyah apa? Bariyah itu orang yang melawan khalifah yang sah lah. Maka bila peperangan Siffin, Ammar mati. Siapa bunuh? Puak Muawiyah. Jadi siapa yang benar? Sayyidina Ali. Boleh, itu jelas sepakat ulama. Cuma kita pada masalah berkenaan Muawiyah, kita tidak akan bercakap melainkan apa? Radhiyallahu ta'ala anhu, Allah Ta'ala lebih mengetahui dan sebagainya. Tak ada kita nak kata apa? Korang asam apa semua, tak ada. Itu cari pasal. Itu cari apa? Cari pasal. Jangan sesekali masuk pada pintu maki para sahabat. Masuk kepada pintu maki para sahabat, dia akan apa? Bawa kepada seterusnya dan seterusnya menjadi Rafidah. Wa'ayazubillah. Rafidah ni mustaq daripada apa? Sayyidina Muawiyah lu. Lepas tu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar semua. Itu dia kerabat apa? Jadi orang dilaknat lah kita. Jangan masuk kepada pintu apa? Para sahabat. Boleh? Ini ustaz, ni orang yang bunuh apa? Sayyidina Husin Karbala ni. Itu Yazid, bukan Muawiyah. Hatta apa dia? Apa ulama sebut apa? Il'an Yazid wala tazid. Apa dia? Il'an Yazid wala apa? Tazid. Nak laknat kalau hang tak tahan sangat apa, sebab ahli bait Nabi SAW. Kita memang apa? Tabiat kita cinta ahli bait Nabi. Memang tu tak nafi, cinta ahli bait. Sedih bila kita dengar apa? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dibunuh dan sebagainya. Tapi kalau tak ditahan sangat apa? Laknatlah Yazid. Jangan tambah apa? Jangan pindah pada Muawiyah. Hal lain masalah dia pindah pada Sayyidina Muawiyah tak boleh. Boleh faham? Adapun masalah laknat tu ulama sebut harus, tapi pada akhlak kita ulama talabatul ilmi muslimin, benda tu dipanggil apa? Min safasifil umur. Safasifil umur tu duk laknat. Apa dia kerja dapat pahala kan laknat? Boleh faham? Dia sebut benda tu dapat pahala ke? Baik kita sibuk dengan apa? Amal ibadat, sibuk dengan zikir, sibuk dengan apa dan sebagainya. Jangan kita termasuk daripada perangai-perangai Syiah Rafidah. Depa akan suka kan? Depa suka bila apa? Meratap. Depa baca kisah-kisah apa? Yang sedih tu, maka dia telah apa? Ketuk bala kan? Meloncat, bukan meloncat, depa duduk kat mimbar tinggi, meloncat, goyang dekat apa? Kipas. Nak kata sedih. Itu berlakon tu nama dia. Buat-buat. Boleh faham? Kita sedih, Nabi ajak apa? Wa innal qalba la yahzan wa innal aina la yadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana. Kita sedih hati, mata menangis, tapi apa? Tidak akan bercakap melainkan yang apa? Diredai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu kita punya ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Baik. Tapi memang sekarang ni dia macam ada setengah-setengah orang lah. Kalau di KL pun Syiah ni dia ada ni bau-bau tu sikit. Mula dengan macam cerita tak puas hati Muawiyah, tak apa. Lepas tu dia merebak. Mana merapu orang yang lain. Boleh? Macam minta maaf lah, Jawahabi lah kan. Jawahabi mula-mula Tuhan di langit dulu. Selagi Tuhan kat tangan macam mana tangan ni tu. Selagi dia qaah pula. Bila duduk atas aras tu, aras bunyi tu dia. Kata hang ni gila punya tajsim memang. Tak betul. Lepas. Ilaha illallah. Yusma'u atitun. Yusma'u atit. Itu disebut dalam apa? Abi Osman Darimi tu. Anda tahu gila. Macam start daripada apa? Tuhan di langit. Lepas tu apa? Tajsim. Wa'azubillah. Boleh sampai tahap kufur. Wa'azubillah. Boleh? Jangan masuk pada pintu tu. Boleh? Baik. Seterusnya. Dan ketahuilah bahawasanya sekian ahli baik Sallallahu alaihi wasallam dan sekian sahabat baginda adalah golongan yang mulia dan terbaik. Dan kelebihan mereka itu telah disaksikan sendiri oleh Al-Quran Azim. Perlu kita menghormati, menyayangi ahli bait Nabi SAW dan juga apa dia? Para sahabat ridwanullahi ta'alaihim ajma'in. Jom kita terus baca kaedah yang ketiga. InsyaAllah ni kita akan habis ni. Nak khatam tadi. Kedua buka dah kedai, buka kedua. Okey, baik. Seterusnya tadi kaedah yang ketiga. Pada menyabitkan hari Ya. Tahuilah bahawa Allah Jalla Jalalah menghidupkan yang mati dan menghimpunkan sekalian makhluk pada hari kiamat untuk hidup dan beri ganjaran dan balasan azab. Dan dalil ke atas perkara itu adalah ia sesuatu perkara yang harus ada akal dan tidak mustahil dan telah membuktikan oleh kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Maka wajiblah beriman dengannya dan telah tersebut dalam syariat kita berkenaan perincian al-ihwalnya yang tidak pernah dinyatakan dalam syariat-syariat yang lain. Baik, dari itu guru rahimahullah dia mengatakan bahawa isu perkara gaib hari akhirat sekaliannya, kita kata bahawa perkaranya pertama harus pada segi akal. Sebab apa harus pada segi akal? Kerana bila Allah Ta'ala sabit mampu menjadikan alam ini, mampu juga menghancurkannya dan mampu juga mengembalikannya. Boleh faham? Tak ada benda yang mustahil pada segi akal. Boleh? Bahkan kalau contoh kita buat satu benda, hancurkan benda tadi, nak buat balik pun lagi senang daripada ketika pertama kali. Boleh faham? Baik. Tapi yang boleh menyebabkan wajib untuk kita beriman kepadanya adalah apa? Daripada dalil tadi tu. Pertama, dalil kebenaran Allah SWT. Yang kedua, dalil kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bila Allah cerita, bila Nabi cerita, maka confirm waktu tu dah wajib beriman. Boleh? Dan anda galakkan antum baca kitab Risalatul Hashr karya Badi'uz Zaman Sa'id An-Nursi. Risalatul Hashr dia lebih kurang dalam 50 muka risalah. Dia menceritakan betapa logiknya, betapa pentingnya, betapa wajibnya pada kita hatta pada akal pun mengimani apa dia? Mengimani hari akhir, mengimani hari akhirat. Boleh? Itu paling hebatlah berkenaan dengan perkara tersebut. Baik. Okey, seterusnya ketahuilah mana tadi hilang ni? Dalil-dalil dia. Dalil atas bahawa ia suatu yang harus pada akal adalah dari 3 sudut. Pertama, bahawasanya Allah mampu untuk mengembalikan semula tubuh badan selepas kemusnahannya. Seperti mana dia mampu untuk menciptanya buat kali pertama. Firman Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Katakanlah tulang-tulang yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan yang telah menciptakannya pada awal mula wujudnya. Dan dia maha mengetahui akan segala keadaan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Firmannya lagi iaitu maklumlah. Kita terus masuk kepada sudut yang kedua. Muka surat 119 tu. Sudut yang kedua, bahawa
bahawasanya Allah mampu untuk menciptakan langit-langit dan bumi, Ya. dan ia tidak syak lagi adalah lebih besar dari penciptaan manusia. Ya. Maka begitu jugalah dia mampu untuk menghidupkan makhluk selepas kematian Ya. mereka. Firman Allah. Firman Allah, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyi al mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Ya. Masihkah mereka ingkar dan tidak mahu memikir serta mengetahui bahawa sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Ya. dengan tidak mengalami kesukaran dalam Ya. menciptakannya, Ya. berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk Ya. yang telah mati, Ya. sudah tentu berkuasa. Ya. Sesungguhnya dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik. Yang ketiga. Sudut ketiga, bahawasanya Allah menghidupkan bumi dengan hujan selepas kematiannya Ya. dan menumbuhkan padanya tumbuhan yang sebelum ini tiada. Ya. Maka begitulah juga dia menghidupkan makhluk selepas kematian mereka. Ya. Dan inilah makna firman-Nya yang berbunyi, Ya. wa taral arda hamidatan fa idza anzalna Anna 'alaiha 'alaiha al-ma'a al-ma'a ihtazzat wa rabat. wa rabat wa ambatat Min kulli zawjin. bahij. Ya. Engkau melihat bumi itu kering, kemudian apabila kami menurunkan hujan menimpanya, Ya. bergeraklah tanahnya Ya. dengan tumbuh-tumbuhan yang mercuk tumbuh, Ya. yang gembur membusuklah ia, serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Baik, tuan tengok 121 tu dan ketahuilah pada kebangkitan semula itu beberapa hikmah. Jumpa tak itu? 121 tu. Ya, ya. Dan ketahuilah bahawasanya pada kebangkitan semula itu beberapa hikmah. Ya. Antaranya bahawasanya manusia saling bercanggah antara satu sama lain. Ya. Maka Allah membangkitkan mereka semula Ya. untuk mendirikan kebenaran dan memutuskan pertelingkahan antara mereka. Ya. Firman Allah, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima Kanu kanu fihi yakhtalifun. Ya. Pertentangan di antara satu golongan dengan golongan yang lain itu. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu sahajalah Ya. yang akan memutuskan hukumnya Ya. di antara mereka pada hari kiamat, Ya. mengenai apa yang mereka perselisihan padanya. Nah, ini alhamdulillah kita kalau ada hari kiamat ni senang. Kan kita kadang-kadang gaduh dengan orang kan. Gaduh orang pergi mahkamah. Padahal kita orang apa? Orang yang benar, orang yang betul. Weh, kalah pula kita ke mahkamah. Pergi mahkamah apa rayuan, pergi mahkamah persoalan pun kalah juga. Habis mahkamah dah tu kita pergi. Oh, letih. Kalau contoh orang yang tak ada beriman dengan hari akhirat kata, "Ush, celaka ni hidup aku ni. Tak ada apa dah." Dah kali bunuh diri semua. Itu je cara untuk apa? Dan nak menghilangkan kesedihan dalam hatinya. Kalau kita ada lagi mahkamah tu lagi. Mana mahkamah akhir jumpa hang nanti. Tu dia. Tu dia. Tak apalah tu. Kita sebab tu kita ada apa? Masih lagi apa? Harapan. Kerana apa? Kita ada akhirat ni berupa apa? Harapan dan pemutus benda yang berlaku di antara makhluk di akhirat. Boleh? Baik, sesungguhnya di antaranya muka surat apa 122 tu, dan di antaranya lagi, Dan di antaranya bahawa manusia dari kalangan mereka ada yang mukmin dan kafir. ya, Orang yang taat dan melakukan maksiat, ya, maka Allah akan membangkitkan mereka untuk membalas setiap satu dari mereka berdasarkan amalan masing-masing. ya, Firman Allah, liyajziyallahu kullu nafsin ma kasabat. ya, kullu nafsin ma kasabat. Ya, Keluarnya manusia dari kubur masing-masing itu ialah kerana Allah akan membalas tiap-tiap seorang apa yang ia telah usahakan. ya, Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisabnya. ya, Dan jika bukan kerana kebangkitan semula dan balasan akhirat, nescaya tiada beza antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jahat. ya, Maka sesungguhnya mereka di dunia ini sama. Bahkan terkadang hal orang yang jahat dan kafir di dunia ini adalah lebih baik berbanding dengan yang lain. ya, Maka perlulah ada satu alam yang terzahir padanya perbezaan pada balasan. ya, Dan inilah makna firman-Nya. ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha
wa annakum ilaina la turja'un. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan itu. Dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Baik, itu kalau contoh tak ada hari akhirat, syok lah dia buat jahat sini. Buat jahat. Bahkan orang jahat pula lagi apa? Kaya, orang buat baik miskin, kesian kan. Ahli judi dapat pakai apa? Mercedes. Ustaz pakai kancil. Pakai apa? Kesian. Padahal apa? Orang ustaz ni lah orang yang mengajak orang apa? Talabatul ilmi sebagainya. Boleh? Jadi kalau kita tengok di zahirnya ni, kalau nak tengok pada dunia nampak macam tak adil lah, betul tak? Tapi bila ada akhirat, baru tahu ada perbezaan dan sebagainya. Itu menzahirkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya fasal yang kedua. Sila apa seterusnya? Ya. Fasal yang kedua. Saya kita ambil dia Asad. Tak sama boleh qasidah sini lah. Ali qasidah si Ali. Saya Said Ali. Qasidah. Kita ambil sikit, lihat sikit. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك، السلام عليك الأتقى الأتقياء. السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك مشفع في القيامة. السلام عليك، السلام
يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. فتح الله عليكم وأسعدنا وإياكم لقاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Baik, sambung pada fasal yang kedua. Bagi pasing dekat ni Haji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan kedua kita berhenti. Kita habis apa? Fasal kedua ni habis kira lah. Teh ni. Sebab dia Zuhur ni. Zuhur ni untuk tidur. Tidur lah tu. Untuk ni. Solat kan. Tak apa. Kita habis masa kedua, kita rehat dulu. Lebih kurang 2.30 kita main balik insyaAllah. Itu kita khatam lah insyaAllah. Sambung tu Haji. Ya. Pasal kedua, Ya. pada apa yang terjadi sebelum hari kiamat. Ya. Ketahuilah bahawasanya telah disebutkan pada syariat ini hal yang berlaku antara kematian dan hari kiamat. Ya. Maka wajibkan beriman dengannya. Ya. Di antaranya soal dua malaikat dan azab kubur. Ya. Dan telah disebutkan juga perkara yang berlaku sebelum kiamat, Ya. iaitulah tanda-tandanya. Ya. Maka di antaranya ialah Ya. keluarnya Dajjal, Yajuj, Majuj, Ya. dan keluarnya binatang Raban, Ya Rabbani. dan terbitnya matahari dari arah barat dan lain-lainnya. Ya. Adapun azab kubur, maka ia telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Adapun dalil Al-Quran pada firman Allah Ta'ala, Ya. وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا Ya. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ Ya. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا Ya. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ya. Dengan keikhlasan dan penyerahan dirinya kepada Allah, maka ia diselamatkan oleh Allah dari angkara tipu daya mereka. Ya. Dan Fir'aun bersama-sama kaumnya ditimpa azab seksa yang seburuk-buruknya. Ya. Mereka dipindahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang, Ya. semasa mereka berada dalam alam barzakh. Ya. Dan pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab seksa api neraka yang Ya. sangat beratnya. Ya. Bila disebut pagi dan petang, hari kiamat ni ada pagi petang lah. Kalau kita di akhirat syurga neraka ada pagi petang lah. Pagi petang dah? Tak ada. Di akhirat mana ada pagi petang. Tapi bila Allah SWT sebut pagi petang, maksudnya mereka keadaan di sini bukan di hari akhirat lah. Di akhirat lagi. Dia di mana? Di dunia lagi. Boleh faham di dalam bila kalau apa?
Fir'aun mati, maksudnya dia tak ada di dunia lah. Ini pagi petang, maksudnya bukan akhirat. Maka sabitlah di tengah-tengah dia. Dipanggil alam barzakh. Boleh faham? Maka itu dari Al-Quran yang menjelaskan wujudnya apa? Alam barzakh. Boleh? Baik. Lagi. Dan sudut kehujahan dengannya adalah ia amat jelas. Ya. Bukan di sana azab sebelum hari kiamat. Ya. Sebenarnya selepas itu annahu yu'raduna 'alaiha wujuhan 'ashiyah wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'azab. Mereka didedahkan kepada bara api neraka pada waktu pagi dan petang. Dan hadisnya azab yang berlaku sebelum kiamat itu adalah dalam kubur. Adapun sunnah, maka terdapat begitu banyak hadis yang sahih. Dan sekelompok besar daripada sahabat Nabi SAW mengatakan berkenaan azab kubur dan soal dua malaikat. Seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Ayyub Al-Ansari, Aisyah, Uthman bin Affan, Al-Bara' bin Azib, Asma bin Al-Bakr, Anas bin Malik, Abu Hurairah, dan begitu juga para imam dari kalangan ahli hadis seperti Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan An-Nasa'i. Dan telah sepakatlah salafus soleh berkenaan perkara tersebut, dan dia adalah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dan jumhur umat Islam. Adapun alamat hari kiamat, maka terdapat hadis yang sahih yang menyebutkan perkara itu. Dan ia telah diriwayatkan oleh sebagian besar dari kalangan sahabat. Daripadanya juga ada disebutkan dalam Al-Quran. Hatta Imam Allah Ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka memburu turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Dan firman-Nya lagi, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan penjelasan kami. Dan firman Allah Ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang menyambut nyawa mereka, atau kedatangan azab Tuhanmu, atau kedatangan sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu yang menjadi alamat jadi alamat hari kiamat. Pada hari datangnya sebahagian dari tanda-tanda Tuhanmu itu tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu, atau yang tidak berusaha mengerjakan kebaikan mengenai imannya. Katakanlah, tunggulah kamu akan apa yang kamu berhak mendapatnya, dan kami pun sebenarnya menunggu akan apa yang telah janjikan oleh Tuhan kepada kami. Dan tak kala terbitnya matahari dari arah barat dan tertutuplah pintu taubat ketika itu. Adapun sebelum itu, maka taubat masih diterima jika sah sekalian syarat. Itu taubat bahawa diterima jika apa? Sekalian syaratnya. Siapa syarat taubat? Syarat taubat apa dia? Pertama apa dia? Menyesal. Yang kedua meninggal. Dulu apa? Meninggal dulu. Meninggalkan dulu. Meninggalkan iqla' anizam, tinggalkan dosa tadi. Yang kedua an-nadam, baru dia rasa menyesal, zahirkan sedih. Dan yang ketiga adalah berazam untuk tidak melakukan. Ini adalah apa? Jikalau berkait dengan apa? Dosa dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan adami, itu dengan manusia yang lain, mesti apa? Minta maaf, ataupun mengembalikan balik barang yang dicuri ke apa, boleh? Itu dia panggil bagi adami. Boleh? Fasal yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita tinggal lagi berapa muka lagi ni? Tak banyak ni. 1 15 20 25 asal 5 dan insyaAllah 2 sampai ke 5 dah sikit lagi nak habis. Sekarang ni ada yang tak faham ke daripada kitab ni?
Senang kan? Alhamdulillah, nampak semua dah beriman, dah semua. Muslimat ada apa soalan, tulis nak? Tulis kertas. Kalau ada apa soalan, apa-apa lah soalan. Kalau anda boleh jawab, jawab lah. Ya. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, 2:30 kita jumpa. Boleh ya? Setengah makan, minum semua. Baik. Allahu Akbar.